Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini, pada pagi hari Jumaat kita menyambung kembali pengajian tafsir Al-Quranul Karim, dan kita baru sahaja selesai daripada surah Al-Kahfi dalam siri-siri tafsir surah-surah yang menjadi amalan kita. Maka pada hari ini insya-Allah kita akan masuk surah yang baru, surah yang mana ada juga hadis berkaitan dengannya walaupun hadisnya dhaif, iaitu surah Taha. Surah Taha. Jadi surah Taha ini dari segi amalannya setakat yang saya carilah, wallahu alam, ya, kalau nak dicari hadis yang sahih tentang amalan surah Taha ini, setakat ini belum dijumpailah. Cuma adalah dikatakan bahawa surah Taha ini juga apabila dibacakan kepada anak atau pasangan masing-masing, atau mungkin ditiupkan dalam air dan sebagainya dengan niat untuk melembutkan hati seseorang, maka dikatakan bahawa perkara itu memang mujarrab, memang berkesan. Kerana ternyata dalam sirah Nabawiyah, apabila kita membaca sirah, kita dapati memang di antara asbab Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu mendapat hidayah ialah kerana beliau mendengar surah Taha. Jadi kalau Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang terkenal dengan kerasnya, dengan tegasnya, ya, bahkan beliau pernah bercita-cita untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mendengar surah Taha, maka beliau pun akhirnya hatinya menjadi lembut, hatinya menjadi lunak, bahkan menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti, bahkan menjadi pengikut setia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apatah lagi orang-orang yang mana hatinya bukanlah keras, bukanlah mana kata garang sangat, bukanlah tegas sangat seperti Sayyidina Umar, maka lebih diharapkan agar surah Taha itu menjadi asbab hatinya menjadi lembut, ya. Mungkin juga kita boleh katakan bahawa sebenarnya Al-Quran itu sendiri, walau apa jua surah yang dibacakan, menjadi penerang bagi hati dan pelembut bagi hati. Cuma mungkin pada dalam kisah itu, ketika itu, ya, ada adik Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika itu sedang belajar di surah Taha. Mungkin juga begitu. Jadi itulah yang dikatakan dari segi amalan surah Taha ini. Namun dari segi hadis memanglah tak adalah hadis yang jelas mengatakan siapa yang nak penerang hati ataupun nak hati itu menjadi lembut, maka bacalah surah Taha. Itu memang tidak adalah. Cuma, ya, sebahagian orang yang telah mengamalkan perkara ini dengan mengambil kira sirah tadi, peristiwa dalam sirah, maka mereka mengatakan ada kesannya, ada pengalaman-pengalaman yang baik daripada amalan tersebut. Jadi tak salah untuk kita beramal, ya, kerana Al-Quran itu sendiri adalah syifa, adalah penyembuh. Ya, jadi apa-apa yang berkaitan dengan perkara yang memerlukan penyembuhan, kita bacakan Al-Quran, mana-mana surah daripada Al-Quran, hatta walaupun surah Taha, maka insya-Allah ada kelebihannya, ada fadilatnya, adalah manfaatnya, kalau tidak di dunia pun nanti di akhirat mendapat pahala. Baik. Kemudian itu dari segi amalan. Dari segi kelebihan pula, kelebihan surah Taha, ada riwayat yang menyatakan tentang kelebihan surah Taha. Ya, walaupun hadisnya tidaklah sahih. Di antaranya hadis riwayat Ad-Darimi, ya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ad-Darimi dan juga Abu Nasr Al-Wa'ili
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tabaraka wa ta'ala qara'a Taha wa Yasin qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi alfi 'amin. Falamma sami'atil malaikatul Qur'an qalat tuba li ummatin yanzilu 'alaiha hadha wa tuba li ajwafin tahmilu hadha wa tuba li alsinatin tatakallamu bihadha." Kata Nabi SAW menerusi riwayat yang kita sebutkan tadi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Tabaraka wa taala membaca surah Taha dan Yasin sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum 2000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka tatkala para malaikat mendengar bacaan Al-Quran, maka kata para malaikat, tuba li ummatin yanzilu 'alaiha hadha, berbahagialah kepada umat yang diturunkan ke atas mereka ini. Ini itu sama ada maksudnya ialah Al-Quran ataupun surah Taha dan Yasin itu sendiri. Ya, tuba, berbahagialah, beruntunglah. Tuba, ya, kepada umat yang mana diturunkan ke atasnya Al-Quran ataupun dua surah ini. Wa tuba li ajwafin tahmilu hadha, dan berbahagialah bagi hati-hati. Ajwaf ni maksudnya ruang, rongga. Tapi kita boleh terjemahkan sebagai hati lah. Sebab hati itu terletak dalam rongga badan kita. Berbahagialah hati-hati yang menanggungnya, mana yang menghafal Al-Quran atau secara khusus menghafal surah Taha dan Yasin. Wa tuba li alsinatin tatakallamu bihadha, dan berbahagialah bagi lidah-lidah yang bercakap dengannya, mana yang membacanya. Dan hadis ini kata Al-Wa'ili, hadza hadithun hasan gharib, hadis hasan gharib. Dan ada satu lagi riwayat daripada Qatadah, daripada Anas, daripada bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qara'a Taha wa Yasin qabla an yakhluqa Adama bi alfi 'amin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membaca surah Taha dan Yasin sebelum 1000 tahun. Kalau tadi riwayat tadi 2000 tahun, tapi yang ni kata 1000 tahun sebelum Allah Taala menciptakan Nabi Adam. Jadi di sini hadis yang kita sebutkan ni diambil dari kitab At-Tizkar fi Afdhalil Adhkar, iaitu sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Qurtubi yang menghimpunkan hadis-hadis bagi kelebihan setiap surah. Jadi taklah setiap surah, maknanya surah-surah yang ada riwayat berkenaan dengan kelebihannya, maka dibawakan hadisnya dalam kitab ini. Ya, jadi antaranya adalah surah Taha. Jadi dua riwayat tersebut menyatakan Allah membaca, Allah ataupun membacakan surah Taha dan juga Yasin. Maka mungkin timbul persoalan, sebab apa? Sebab kalau baca ni maknanya ada suara. Kalau baca ni maksudnya ada bunyi, ada suara, ada huruf, ada permulaan, ada pengakhiran, dan itu semua ya tidak boleh disandarkan kepada Allah. Kita tak boleh kata Allah ada suara, Allah bercakap dengan huruf. Tak boleh. Ada permulaan, ada akhir. Kerana itu semua adalah sifat baharu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mukhalafatuhu lil hawadith. Antara sifatnya ialah berbeza Allah Taala dengan segala perkara yang baharu. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan membaca di sini? Imam Qurtubi yang menghimpunkan hadis ini dalam kitabnya At-Tizkar mengatakan bahawa maksud membaca itu bukanlah maksudnya membaca macam kita baca, tetapi maksudnya ialah menjadikan para malaikat dapat mendengar bacaan. Bukan makna kata Allah tu keluarkan bunyi daripada zatnya, suara, ada suara pula. Bukan. Tetapi Allah Ta'ala menjadikan malaikat dapat dengar. Jadi yang dapat dengar malaikat, bukannya Allah yang bersuara. Malaikat itu yang dengar. Allah jadikan mereka dapat mendengar bacaan surah itu, dan Allah Ta'ala menzahirkan, dan Allah Ta'ala memberikan faham kalamnya. Ini lebih jelas lah. Yang ketiga ni lebih jelas. Asma'a wa azhara wa afhama kalamahu. Allah menjadikan malaikat, para malaikat dapat faham kalamnya yang qadim. Bukan sahaja malaikat, bahkan siapa sahaja di kalangan makhluk Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala kehendaki untuk memahamkan, menyampaikan kalamnya kepada mereka. Dan begitu juga dari segi waktu dan zaman. Itu pun mengikut kehendak Allah Ta'ala, kata Imam Qurtubi. Ala ma arada fil awqati wal azminah.
mengikut masa dan zaman yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana Imam Qurtubi kata kalam Allah itu tidak berkait wujudnya itu dengan tempoh ataupun zaman ataupun masa. Allah Taala tak berkait dengan masa. Sebab Allah Taala tu qadim. Jadi yang baru mendengar ialah malaikat. Bukannya Allah Taala baru sahaja berkalam, tak. Kalam Allah itu qadim, tapi para malaikat baru sahaja diperdengarkan, baru sahaja disampaikan bacaan surah Yasin dan juga surah Taha. 2000 tahun atau 1000 tahun dalam ada berbeza riwayat sebelum diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan juga ada riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa kata Aisyah, awwalu suratin ta'allamtu minal Quran kulliha bi asriha Taha. Ya, surah pertama yang aku belajar daripada Quran adalah surah Taha, kata Aisyah. Surah pertama yang aku belajar daripada Quran ialah surah Taha. Jadi apabila Sayyidatina Aisyah membacakan surah Taha itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperdengarkan bacaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai pada ayat ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, tidaklah kami menurunkan ke atas kamu Al-Quran supaya kamu menanggung kesusahan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata la syaqiti ya Aisyah, kamu tidak menanggung kesusahan wahai Aisyah. Walau bagaimanapun hadis-hadis yang kita sebut ini, ya, tidak sahih lah. Kalau yang tadi yang Allah Ta'ala membacakan surah Taha dan Yasin 1000 tahun atau 2000 tahun, itu hadisnya dhaif berdasarkan penilaian Syekh Rif'at Fauzi, guru saya lah, yang mentahqiq kitab ini. Manakala riwayat Aisyah itu memang sahih dhaif lah. Dhaif ni pun dhaif yang berat sebab di dalamnya itu ada perawi yang penipu. Cuma ini kita hanya sekadar makna kata kita dengar sajalah. Dengar saja riwayat-riwayat ini, ya. Sekurang-kurangnya makna kata adalah riwayat. Itu yang kita nak beritahu. Apa yang kita nak sampaikan di sini ialah sekurang-kurangnya adalah riwayat walaupun dhaif berkenaan dengan kelebihan surah Taha. Ya. Jadi dan dalam sirah pun kita tahu sebagaimana saya dah sebutkan tadi, ya, bahawa ketika mana dibacakan surah Taha atau Sayyidina Umar sendiri membaca awal surah Taha, maka hati menjadi lembut dan memeluk agama Islam. Jadi itulah yang dapat kita sampaikan berkenaan dengan kelebihan surah Taha. Jadi boleh diamalkan dengan husnuzan kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkat surah Taha itu, ya, maka kita sendiri ataupun anak-anak kita ke siapa sajalah yang berkaitan dengan kita, juga mereka dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam surah Taha sebenarnya ceritanya banyak berkenaan dengan Nabi Musa. Jadi kisah Nabi Musa ni penuh dengan mihnah dan juga rintangan. Jadi mudah-mudahan anak yang dibacakan surah Taha itu, walaupun dia tak faham, tapi maksud kata makna kata kesan daripada pembacaan tu, mudah-mudahan dia dapat sedikit kesabaran dalam menempuh ujian dalam kehidupan. Ya, sebab surah Taha ni kalau kita baca, masya-Allah, pelbagai ujian Nabi Musa AS berhadapan dengan Fir'aun, berhadapan dengan kaumnya sendiri, Bani Israel pun macam-macam, masya-Allah. Nanti kita akan tengok. Baik, sedikit pengenalan tadi. Satu ialah berkenaan dengan kelebihan, yang kedua ialah berkenaan dengan latar belakang surah Taha. Jadi surah Taha ini adakah dia surah Makkiyah ataupun Madaniyah? Surah Taha adalah surah Makkiyah. Ya, surah Makkiyah. Bahkan Imam Qurtubi mengatakan bahawa seluruh ulama memang sepakat mengatakan bahawa surah Taha adalah surah Makkiyah. Jadi ini dia antara surah yang tidak ada khilaf pada dalam menentukan statusnya sama ada Makkiyah atau Madaniyah. Kata Imam Al-Alusi rahimahullahu ta'ala, surah ini juga dipanggil sebagai surah Al-Kalim. Al-Kalim. Wallahu alam, saya tak pasti. Saya pun tak tengok, tak rujuk tafsir Al-Alusi yang sebenar. Ini saya ambil daripada tafsir Tontawi yang menukilkan daripada Al-Alusi.
Jadi kata beliau dipanggil juga surah Al-Kalim. Mungkin maksudnya ialah kalim itu ialah kalimullah, iaitu Musa. Mungkin dinamakan surah Taha ini sebagai surah Al-Kalim kerana di dalamnya ada kisah kalimullah, iaitu kisah Nabi Musa AS, panjang lebar. Seawal muka surat pertama kalau tak silap saya, atau muka surat kedua surah Taha, sudah pun didatangkan dengan kisah Nabi Musa AS. Walaupun pada nama surah itu tak nampak pun apa-apa kaitan dengan Musa. Taha itu tak nampak kaitannya dengan Nabi Musa. Tapi isinya banyak berkaitan dengan Nabi Musa AS. Dan para ulama Al-Quran berbeza pandangan dalam menentukan bilangan ayat surah ini. Jadi ulama Syam mengatakan 140 ayat, manakala ulama Kufah mengatakan 135 ayat, manakala ulama Hijaz mengatakan 134 ayat. Dan sebagaimana kita sebutkan sebelum ini, perbezaan pendapat ulama dalam menentukan bilangan ayat ini adalah disebabkan perbezaan pendapat mereka dalam menentukan waqaf dan ibtida'. Jadi yang biasanya yang kita amalkan sekarang ni lah, zaman sekarang ni, terutamanya kita di Malaysia, biasanya kita akan ambil kufi. Sebab itu kalau kita lihat dalam mushaf surah Taha itu jumlah ayatnya 135. 135. Jangan kita ingat maknanya kata ada ulama kata ada ayat terlebih, ada ayat kurang. Tak, ada ayat tu ayat sama juga. Surah Taha tu macam tu juga. Tak ada satu ayat yang lebih, tak ada satu ayat yang kurang. Maknanya kata siapa sahaja baca surah Taha, dia akan baca semua surah Taha. Cuma bezanya pada waqaf dan ibtida', penentuan ayat. Nak kira satu ayat ataupun nak kira sebagai dua ayat, macam itulah. Kemudian surah Taha ini, kata Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, sebagaimana kita sebutkan, seluruh ulama sepakat mengatakan surah Makkiyah. Kerana apa? Kerana jelas. Kan Sayyidina Umar memeluk agama Islam kerana membaca surah Taha. Dan Islamnya Sayyidina Umar adalah ketika zaman sebelum hijrah. Jadi bermakna surah Taha turun sebelum Islamnya Umar. Jadi bermakna surah Taha turun di Mekah. Jadi tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Kan? Sebab dah jelas Sayyidina Umar membaca surah Taha sebelum Islam, dan Islamnya Umar tu sebelum hijrah. Bermakna surah Taha jelas sebelum hijrah, maknanya ketika zaman Mekah. Dan kisahnya sebagaimana kita tahu bahawa Sayyidina Umar, bila dia tahu sahaja pada asalnya Sayyidina Umar berjalan keluar dari rumah nak membunuh Nabi SAW. Tiba-tiba terserempak dengan seorang sahabat yang dah masuk Islam. Maka sahabat ni halang Sayyidina Umar, tapi Sayyidina Umar tidak pedulikan halangannya. Maka sahabat tadi tak tahu nak buat macam mana, tak tahu macam mana nak melindungi Nabi SAW. Maka dia pun alihkan tumpuan Sayyidina Umar daripada nak membunuh Nabi SAW kepada adiknya sendiri. Maka kata sahabat yang halang tadi, dia kata, apa kamu nak bunuh Muhammad? Adik kamu sendiri sudah masuk Islam, baik kamu tengok adik kamu. Jadi sahabat ni kata begitu bukanlah makna kata dia membenarkan perbuatan membunuh adiknya. Tak. Tetapi nak menyelamatkan nyawa Nabi SAW. Maka Sayyidina Umar bila dengar adik perempuannya sudah masuk Islam, dia pun marah. Dia pun mengubah haluannya daripada nak menuju ke tempat di mana Nabi SAW berkumpul, menjadi lain pula destinasinya. Tujuannya sekarang ni nak pergi ke mana? Pergi ke rumah adik perempuannya. Maka bila sampai ke rumah adik perempuannya, di luar pintu itu kedengaran di dalam rumah adiknya itu macam ada seseorang membaca Al-Quran. Maka Sayyidina Umar pun masuk, ketuk pintu. Apabila dengar sahaja suara Sayyidina Umar, maka sahabat yang mengajar Al-Quran, ada yang kata Khabbab, mungkin ada yang kata sahabat lain, wallahualam. Sahabat maknanya guru Al-Quran yang sedang mengajar Al-Quran kepada adik perempuan Sayyidina Umar dan juga suaminya. Guru Quran tu menyembunyikan diri dalam satu ruang di rumah adik perempuannya. Maka bila adik perempuannya buka pintu, terus sahaja Sayyidina Umar lempang adik perempuannya, kerana adik perempuannya telah masuk Islam. Maka apabila Sayyidina Umar tengok adik perempuannya sedih, bahkan berdarah, pipinya berdarah dan sebagainya, maka Sayyidina Umar pun mula reda, kemarahannya mula reda. Kemudian Sayyidina Umar melihat lembaran-lembaran Al-Quran yang bertaburan di atas lantai. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun
tanya, apa yang kamu baca tadi? Tadi aku dengar kamu macam ada baca sesuatu. Maka ketika Sayyidina Umar nak mendekati lembaran-lembaran Al-Quran itu, maka adik perempuannya mengatakan, kamu adalah orang yang berhadas, kamu tak boleh menyentuh Al-Quran, kamu kena mandi dulu. Maka Sayyidina Umar ni oleh kerana ada talab, ada keinginan yang tinggi, maka dia pergi mandi, sanggup dia pergi mandi. Kan? Mungkin setengah orang kata, alah leceh lah, kena mandi pula, tak payahlah. Tapi dia sanggup mandi. Untuk tahu apa isi kandungan surah Toha itu, dia sanggup mandi. Mandi bukan macam sekarang ni ada shower, zaman dulu mandi payah, susah. Jadi dia mandi, kemudian dia pun setelah dia menyucikan dirinya, maka barulah dia baca. Dia pegang lembaran-lembaran, maka dibacalah permulaan surah Toha. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ya, beberapa ayat daripada surah Toha. Maka terus sahaja Sayyidina Umar mengatakan bahawa aku nak masuk Islam. Maka muallim ataupun guru Al-Quran yang tadi bersembunyi pun keluar. Dia kata, berbahagialah, bergembiralah kamu kerana sesungguhnya malam tadi aku telah mendengar Nabi SAW telah mendoakan telah berdoa memohon pada Allah agar Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada salah seorang daripada Umar. Nampaknya Allah Ta'ala telah memilih kamu, wahai Umar. Maka Sayyidina Umar pun dibawa jumpa pada Nabi SAW. Seingat saya ketika itu Nabi SAW berkumpul dengan sahabat-sahabat yang baru masuk Islam di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Ya, ketika Sayyidina Umar masuk, masa awal-awalnya ditentang ataupun dihalang, ataupun sekurang-kurangnya makna kata dirasakan pelik lah oleh para sahabat. Tapi akhirnya setelah Sayyidina Umar bagi tahu dia nak masuk Islam, maka para sahabat bergembira, bertakbir sekuat-kuatnya, bergema takbir di bumi Mekah ketika itu kerana gembira atas keislaman Sayyidina Umar Al-Khattab Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Jadi apa isi kandungan surah Toha ini? Pertamanya, ialah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam surah Toha ini, menjelaskan tentang tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iaitu untuk memberikan peringatan kepada umat dengan Al-Quran yang Allah Taala telah turunkan. Itu yang pertama. Kemudian sebagaimana kita sebutkan tadi, tak lama lepas tu terus sahaja Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Bermula dari fasa pertama. Tapi bukanlah daripada kelahiran. Maksudnya bermula dari awal-awal bagaimana Nabi Musa alaihissalam mendapat wahyu daripada Allah Taala. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam dilantik menjadi rasul. Peristiwa pertama tu. Macam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu di Gua Hira. Ada kisahnya, ya. Begitu juga dengan Nabi Musa alaihissalam, kisah bagaimana Nabi Musa alaihissalam dilantik menjadi rasul pun diterangkan dalam Quran dengan jelas. Dengan jelas. Ini bermakna kita orang Islam, kita tak ada masalah pun dengan nabi-nabi terdahulu, Nabi Musa alaihissalam. Bahkan kita memang menyanjung mereka, memuliakan mereka sama seperti nabi-nabi yang lain. Kemudian Allah Ta'ala ceritakan juga bagaimana Nabi Musa AS berdakwah kepada Fir'aun, mengajak Fir'aun untuk menyembah Allah Ta'ala, beriman kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga menceritakan tentang kisah Nabi Musa AS dengan Bani Israel. Bagaimana perangai Bani Israel ketika mana Nabi Musa AS tiada di sisi mereka, dan bagaimana mereka mudah-mudah sahaja disesatkan oleh Samiri dengan patung lembu yang dibuat oleh Samiri daripada emas. Dan juga seterusnya Al-Quran menceritakan kepada kita, surah Toha, di dalam surah Toha ini diceritakan kepada kita tentang hari kiamat, akibat yang baik dan akibat yang buruk. Akibat yang baik bagi orang beriman dan akibat yang buruk bagi orang kafir. Kemudian setelah itu Al-Quran atau surah Toha ini menceritakan kepada kita tentang kisah Nabi Adam AS. Jadi kisah Nabi Adam ni banyak. Dalam surah Baqarah pun ada. Baru ni kita surah Al-Kahfi pun kita ada cerita juga, kisah Nabi Adam. Jadi
dalam surah Taha ni sekali lagi kita akan berjumpa dengan kisah Nabi Adam AS dan kisah di mana para malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam AS. Akhir surah ini menceritakan tentang menyuruh Nabi SAW untuk bersabar dan banyak mengingati Allah serta tidak terkesan dengan kehidupan dunia yang sementara ini, ya. Dan itulah yang akhir daripada surah Taha ini. Jadi insya-Allah kita akan mulakan insya-Allah pada hari ini. Mungkin kita ambil 8 ayat. 8 ayat daripada surah Taha. Jadi surah Taha ini juzuk 16 tak silap saya. Juzuk 16. Betul Jadi juzuk 16 ni ada 2 surah aja. Separuh pertama ialah surah Maryam. Separuh kedua surah Taha. Jadi dia 2 surah saja dalam satu juzuk tu. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtath thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Baik. Allah Subhanahu wa taala memulakan firman-Nya dalam surah Taha ini dengan Taha. Taha itu dibaca dengan 2 saja, ya. 2 harakat, 2 harakat. Taha. Dia bukan macam alif lam mim. Jadi huruf-huruf muqatta'ah kalau sekiranya tidak ada tanda ombak di atasnya itu, jangan dibaca 5 atau 6. Baca 2 sahaja. Contohnya alif tak ada tanda, jadi kita baca alif saja. 2 pun tak, bahkan tak ada 2 harakat pun. Baca sebagaimana huruf itu disebutkan. Ha. Jangan baca Taha. Semua huruf muqatta'ah semua dipanjangkan. Tak, bukan semua. Yang ada tanda saja. Jadi surah Taha tak ada. Macam Yasin, ya 2 harakat, sin yang panjang, sin. Jadi pendek katanya ialah kita tengok mana yang ada tanda ombak tu kita baca panjang. Yang tak ada kita baca macam biasa saja. Kalau di sini Taha 2 harakat, 2 harakat. Taha. Ya. Jadi sebagaimana huruf-huruf muqatta'ah yang terdapat dalam surah lain, ya, seperti surah Al-Baqarah, Ali Imran, Al-A'raf, Yunus dan sebagainya, begitulah juga dalam surah Taha ini ada, ya, dinyatakan ada didatangkan dengan huruf muqatta'ah. Maka huruf muqatta'ah ini memang terdapat pelbagai pendapat para ulama, ya. Cuma pendapat yang paling jelas, pendapat yang paling zahir di sisi Syekh Tantawi rahimahullah ta'ala, yang paling hampir kepada kebenaran, kata beliau, huruf-huruf ni tujuannya adalah untuk menarik perhatian orang-orang musyrikin Quraisy dan membuktikan kepada mereka bahawasanya Quran itu benar-benar daripada Allah, bukannya daripada manusia biasa. Sebab apa? Sebab kalau nak kata Quran itu diambil daripada manusia, kalau nak kata Nabi SAW tu tiru atau mengambil istifadah, mengambil faedah daripada tulisan-tulisan orang-orang dulu sebelumnya, ataupun sastra-sastra prosa ke syair ke, maka memang tidak ada pun, tak pernah ada orang yang memulakan syair ke prosa ke tulisan ke sajak ke qasidah ke apa, tak pernah ada orang yang memulakan penulisan mereka dengan huruf-huruf muqatta'ah. Tak pernah ada. Jadi bagaimana boleh dikatakan bahawa Nabi SAW copy paste, ambil daripada kitab yang lain atau sastra yang ada pada bangsa lain? Tak mungkin.
Jadi itulah fungsi huruf-huruf muqatta'ah itu. Dan sebenarnya pun kalaulah surah Taha, Yasin dan sebagainya itu kita tidak mengetahui maknanya, kita cerita ni kalau manusia biasalah. Kalau manusia biasa, agak-agak dia nak ambil ke Taha tu, dia nak letak ke? Mesti dia akan mulakan perkataannya dengan ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Taha tu kita berkata, kita abaikanlah. Kan? Tapi kenapa dikekalkan? Itu menandakan bahawa bukannya Nabi SAW sendiri yang buat Al-Quran itu. Sebab kalau manusia, buat apa tulis ni Taha, Yasin, tak ada makna. Baik kita mulakan terus dengan ayat kedua, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tapi oleh kerana itu adalah perintah daripada Allah, wahyu daripada Allah, maka dikekalkan. Ayat pertama Taha. Ayat pertama Taha. Dan Nabi SAW bila baca surah Taha pun memang akan mula dengan Taha. Tak pernah skip. Itu menunjukkan pasti ada sesuatu yang menyebabkan Nabi buat begitu. Itulah dia namanya wahyu. Kan? Itulah namanya wahyu. Macam kita lah. Contoh kita penjawat awam ke apa ke. Kita disuruh buat sesuatu. Mungkin kita tak tahu apa benda, apa sebenarnya buat benda ni. Tapi kita buat juga. Sebab apa? Disuruh. Kita disuruh buat begitu. Orang tanya kenapa buat macam ni? Macam tak ada faedah je. Macam mana memang disuruh. Disuruh. Kan? Kalaulah perbuatan itu memang keputusan daripada diri dia sendiri, pasti dia tak buat. Tak payah buatlah sebab benda tak ada faedah. Jadi kalau manusia biasa, kalau Nabi SAW tu manusia biasa, pastinya macam kita, kalau kita tulis, takkan kita nak masukkan sesuatu yang kita sendiri tak tahu maknanya. Jadi apabila Nabi SAW memulakan surah-surah yang sebegini dengan ayat-ayat dengan huruf-huruf muqatta'ah, itu menandakan bahawa ada sesuatu arahan ada sesuatu yang mengarahkan Nabi SAW buat begitu. Itu menandakan bahawa dia mendapat wahyu. Itu menandakan bahawa Nabi SAW itu mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebutkan oleh Syekh Tantawi lah, dan saya tambahkan lagi lah supaya jelas. Ada juga pendapat lain mengatakan bahawa Taha itu maksudnya ialah wahai lelaki. Ya rajul, maksudnya ialah wahai lelaki. Ya rajul, mengikut bahasa sebahagian kabilah Arab. Itu dinukilkan oleh Syekh Tantawi. Dia kata ya rajul. Begitu juga dalam tafsir Al-Baghawi pun ada sebut. Dalam tafsir Al-Baghawi pun ada sebut bahawa beliau nukilkan daripada Mujahid, Al-Hasan, Ata, Ad-Dhahak. Mereka semua mengatakan bahawa makna Taha ialah ya rajul. Ya rajul, maknanya wahai lelaki. Al-Kalbi mengatakan Taha maksudnya ya insan, wahai manusia. Wahai manusia. Banyak lagi lah. Ada juga pendapat ketiga mengatakan bahawa Taha itu maksud ialah nama Nabi SAW. Nama Nabi SAW. Ini saya pernah jumpa hadisnya lah. Tetapi hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Jadi oleh kerana itu ramai ulama tidak setujulah tentang menamakan Nabi SAW sebagai Taha. Namun walau bagaimanapun, kalau dari segi bahasa, kalau kita tengok kan, selepas Taha itu apa Allah Ta'ala kata? Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran ke atas kamu. Jadi Taha itulah dia kamu. Taha itu ialah kamu. Cuba kita bayangkan, Taha itu ialah ya Muhammad. Ya Muhammad, tidaklah kami menurunkan ke atas kamu Al-Quran agar kamu menanggung kesusahan. Kan elok makna dia kan? Nak dia macam ngam lah, macam selari makna dia. Taha, wahai Muhammad. Sebab Taha itu nama Nabi SAW sendiri kalau mengikut pendapat ketiga. Wahai Taha. Wahai Taha, iaitu wahai Nabi Muhammad SAW. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran ke atas kamu agar kamu menanggung kesusahan. Dia makna dia elok je, cantik. Ya. Jadi dari segi bahasa cantiklah, memang cantik. Cuma dari segi riwayat, dari segi riwayat adalah sedikit pertikaian ulama. Tak apalah. Walau apa pun pendapat, ya, makna kata surah kalimah ataupun huruf-huruf muqatta'ah, Taha, Yasin dan sebagainya, ya, itu adalah suatu mukjizat yang menunjukkan kebenaran Al-Quranul Karim, kerana mustahil Nabi SAW
mengambil Al-Quran itu daripada seni ataupun sastra mana-mana bangsa, mana-mana orang, kerana tak ada orang yang memulakan hasil karya mereka dengan huruf-huruf muqatta'ah. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan ke atas kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam litashqa, agar kamu menanggung kesusahan. Dalam menafsirkan ayat ini ada beberapa tafsiran. Apa maksudnya? Tafsiran pertama mengatakan bahawa maksud ayat ini ialah tidaklah kami menurunkan Al-Quran kepada kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kamu menanggung kesusahan disebabkan orang-orang musyrikin engkar kepada Al-Quran. Itu maksud dia. Jadi kalau mengikut tafsiran pertama ini, kesusahan tashqa di situ maksudnya ialah susah kerana orang tak beriman. Susah disebabkan orang tak beriman. Kan dalam ayat yang lain, dalam surah Kahfi baru ni kita baca, kan? Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits asafa. Boleh jadi kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir membinasakan diri kamu disebabkan mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni punyalah sedih kerana ramai manusia tak beriman. Punyalah sedih sampai digambarkan begitu. Maka Allah Ta'ala memujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kami ni tidaklah kami turunkan Al-Quran kepada kamu agar kamu menanggung kesusahan. Maknanya kerja kamu hanyalah menyampaikan saja. Tidak perlulah kamu makna kata lebih daripada itu, tak perlu lebih daripada itu. Itu satu tafsiran. Tafsiran yang kedua mengatakan bahawa maksud ayat ini ialah tidaklah kami menurunkan Al-Quran kepada kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kamu menanggung kesusahan dalam ibadah. Yang tadi dalam dakwah yang pertama. Yang kedua ni kata dalam ibadah. Maksudnya ialah, ya betul lah kami ni turunkan Quran, kami suka kalau sekiranya hamba-hamba kami, iaitu hamba-hamba Allah, membaca Al-Quran dalam solat. Tapi janganlah sampai menyusahkan diri, makna kata membinasakan diri kerana membaca Al-Quran yang panjang-panjang di dalam sembahyang. Itu maksudnya. Sebab ada riwayat mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum turunnya surah Taha ni, memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggung kesusahan sembahyang malam sehingga bengkak-bengkak kaki dan sebagainya. Maka turunlah ayat ini untuk memujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah sampai menyusahkan diri sendiri wahai Muhammad, kerana kami turunkan Quran ini bukannya untuk menyusahkan kamu, sebagainya untuk membahagiakan kamu. Jadi kalau tafsiran kedua ni melihat kepada kesusahan itu dari segi ibadat, bukan dari segi dakwah. Tafsiran ketiga kata Syekh Tantawi rahimahullah taala, Syekh Tantawi pun nukil daripada para ulama dan beliau buat kesimpulan. Kesimpulannya beliau bahagikan bertiga pendapat. Kesimpulan ataupun pendapat ketiga mengatakan bahawa ayat ini hanya untuk membalas dakwaan orang musyrikin. Sebelum turunnya ayat ini, orang-orang musyrikin mengatakan bahawa ma unzila hadzal Quran ala Muhammadin illa liyashqa. Sebenarnya kata orang musyrikin, Quran ini bukanlah diturunkan melainkan hanya untuk menyusahkan Nabi Muhammad je sebenarnya. Musyrikin kata macam tu. Orang-orang musyrikin kata Quran itu sebenarnya turun pada Muhammad, sebenarnya nak menyusahkan Muhammad. Mereka kata begitulah. Maka untuk membalas dakwaan itulah Allah Ta'ala mengatakan ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan ke atas kamu Al-Quran untuk kamu menanggung kesusahan. Ada diriwayatkan dalam tafsir Al-Qurtubi mengatakan bahawa ada diriwayatkan bahawa Abu Jahal dan juga An-Nadr Ibn Al-Harith mengatakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kamu ni menjadi susah, kamu ni menjadi celaka, menanggung kesusahan. Kerana apa? Kerana disebabkan kamu meninggalkan agama kami dan kamu ikut Islam yang dibawa oleh Al-Quran ini, maka kamu menanggung kesusahan. Maknanya kalau kamu
ikut agama kami, agama nenek moyang kami ni, menyembah berhala, senang. Kan? Tak banyak benda yang diharamkan. Kan? Semua benda boleh buat. Minum arak apa semua, berjudi apa semua. Senang. Tapi sebab kamu ikut Quran, kamu jadi susah. Maka kerana itulah turunnya ayat ini. Al-Quran kata, Allah Ta'ala bagi tahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Quran itu turun bukan untuk menyusahkan kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendapat ketiga ni pun bagus juga. Kerana dia bersandarkan kepada kisah di sebalik turunnya ayat ni. Cuma kata Syekh Tantawi rahimahullah ta'ala, yang beliau rasakan lebih zahir, lebih jelas, ialah pendapat pertama, yang mengatakan bahawa tidaklah kami menurunkan, maksud ayat ini ialah tidaklah kami menurunkan Al-Quran untuk menyusahkan kamu disebabkan orang-orang musyrikin tidak mengikut ajaran kamu. Kerana apa? Kerana ayat selepasnya tu, illa tadhkiratan liman yakhsha. Cuba kita baca balik. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tidaklah kami menurunkan ke atas kamu Al-Quran untuk kamu menanggung kesusahan kecuali sebagai tazkirah, peringatan bagi orang-orang yang takut. Menjadi peringatan bagi orang-orang yang takut kepada kemurkaan Allah dan sebagainya. Jadi menunjukkan bahawa ayat itu dia ada kaitan dengan dakwah. Sebab apa? Illa tazkirah. Kecuali sebagai tazkirah, sebagai peringatan. Maka jelaslah bahawa ayat sebelumnya itu berkaitan dengan dakwah. Tashqa di situ, kesusahan di situ maksud kesusahan dalam dakwah. Ini kata Syekh Tantawi rahimahullah ta'ala lah. Ya, saya sampaikan apa ni yang khulasahnya. Jadi Al-Quran itu sebagai peringatan kepada orang-orang yang takut. Tazkiratan. Tazkiratan sebagai peringatan liman yakhsha, bagi orang yang takut. Ini selari dengan ayat yang lain di mana Allah Ta'ala menyatakan fadzakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Dan berilah peringatan dengan Al-Quran kepada orang yang takut kepada wa'id, iaitu azab yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya yang mengambil faedah daripada Al-Quran itu, mengambil pengajaran daripada Quran bagi orang yang takut. Sebab itu kalau kita tengok orang-orang yang tak takut pada Allah, walaupun dia belajar Quran, kaji Quran, dia tak dapat faedah. Kan, macam golongan liberal contohnya, dia pun guna ayat Quran. Golongan liberal, golongan pluralisme dan sebagainya, dia guna ayat Quran. Tapi dia tidak dapat manfaat yang sepatutnya. Sebab apa? Sebab dia kaji Quran tu bukan dalam keadaan takut kepada Allah. Kerana takut pada Allah itulah yang akan menimbulkan takwa, dan takwa itulah Allah Ta'ala kata wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takutlah kamu pada Allah, nescaya Allah akan ajarkan kamu. Bila ada takwa dalam hati, barulah Allah Ta'ala akan berikan ilmu yang sebenar. Tapi bila ilmu itu dituntut dalam keadaan tidak ada takut pada Allah, dalam keadaan tidak ada takwa, jadi dia tidak akan dapat keberkatan ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula. Tanzilan. Tanzil dibaca secara mansub tanzilan kerana apa? Kerana sebelum tu kan ada ayat tu, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Jadi di dalam itu ada fi'il mudmar. Maksudnya seolah-olah Allah kata begini, anzalnahu tanzilan, ataupun nazzalna al-Qur'ana tanzilan, ataupun nazzala hadzal Qur'an tanzilan mimman khalaqal ard. Al-Quran itu diturunkan dengan sebenar-benarnya. Jadi tanzilan itu nak menegaskan bahawa Quran itu memang diturunkan dengan sebenar-benarnya oleh siapa? Mimman khalaqal arda, daripada yang menciptakan bumi, dan juga menciptakan langit-langit yang tinggi. Al-ula. Al-ula maksudnya yang sangat tinggi. Jadi Quran itu diturunkan oleh Allah Ta'ala, benar-benar diturunkan oleh Allah yang menciptakan bumi dan juga langit-langit yang tinggi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman iaitu Allah Taala sendirilah. Ar-Rahman salah satu daripada
nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang Maha bersifat rahmah, memiliki rahmat. Jadi Allah yang bersifat Ar-Rahman, bernama Ar-Rahman itu alal arsy, di atas arash, istawa. Istawa ni kalau dari segi makna zahirnya, makna literalnya ialah bersemayam, berada di tempat yang tinggi. Itu maksud dia. Tetapi bila disandarkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, adakah maksudnya begitu? Dalam hal inilah Imam Malik rahimahullah taala pernah ditanya tentang apakah maksud istawa, atau bagaimana Allah Taala itu istawa. Maka kata Imam Malik dalam perkataan yang sangat masyhur, al-istiwa'u ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'ah. Istiwa itu tidaklah majhul, tidaklah tidak diketahui. Maksudnya sedia maklum. Maknanya sifat istawa Allah Ta'ala itu sedia maklum, memang ada dalam Quran. Siapa yang menafikan memang kafir. Mana boleh menafikan? Memang Allah Ta'ala itu bersifat istiwa. Kalau fi'ilnya istawa lah, kalau masdarnya istiwa, sama sajalah. Wal kaifu ghairu ma'qul. Bagaimana istiwa Allah Ta'ala itu tak boleh dipikirkan, tak termampu difikir oleh akal kita. Dan beriman dengannya itu adalah wajib. Wajib kita percaya, wajib kita beriman bahawa Allah Ta'ala itu istawa alal arsh. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Bertanya tentangnya adalah bid'ah. Maknanya kalau mengikut ulama salaf, ya, mereka baca saja. Sebagaimana diriwayatkan daripada para ulama salaf, amirruha kama ja'at. Baca saja sebagaimana ia datang. Baca saja, lalukan saja. Ya. Sebahagian yang lain mengatakan qira'atuhu tafsiruhu. Tafsirannya ialah baca saja. Itu dia. Tafsirannya ialah apa dia? Tafsirannya ialah baca. Baca je lah. Jadi menunjukkan bahawa para ulama salafus salih, mereka hanya lalukan sahaja ayat-ayat yang seperti ini, seperti mana ayat ini, ayat-ayat mutasyabihat. Mereka baca sahaja. Mereka tak kata bahawa istawa di situ maksudnya istiwa secara hakiki, secara zat Allah Ta'ala. Memang zat Allah Ta'ala memang duduk di atas arash, dan tidak juga mereka mentakwilkannya dengan makna yang lain. Tapi mereka baca sahaja dan menyerahkan makna dan kaif kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manakala ulama khalaf, ulama yang terkemudian, yang selepas zaman sahabat, zaman tabi'in, atau selepas 300 hijrah, bila mana orang-orang yang bukan Arab ramai masuk Islam, ya, dan mereka pun mengalami kesukaran bagaimana nak faham istawa 'alal arsh, dan timbul persoalan, banyak perbincangan tentang perkara tersebut. Maka untuk menutup pintu-pintu kerosakan dan kesesatan, para ulama ahli sunnah wal jamaah yang ada pada zaman khalaf, mereka kata bolehlah kita takwil. Takwil ni maksudnya apa? Ramai orang salah faham, lalu mengatakan bahawa takwil ni maknanya mengubah makna ayat Quran. Bukan. Takwil bukan maknanya mengubah. Takwil maksudnya adalah tafsir. Takwil bermaksud tafsir sebenarnya. Takwil, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dalam Quran Allah Ta'ala kata, tidak ada yang mengetahui tafsirannya melainkan Allah. Takwil adalah tafsir. Cuma bila nak ditafsirkan, maka oleh kerana ayat-ayat ini zahirnya menunjukkan tasbih, dan juga tasbih penyerupa, maknanya kata serupa Allah Ta'ala dengan makhluk, maka ditafsirkan dengan makna yang lain yang masih ada kaitan dengan perkataan yang asal. Contohnya ayat ini kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maka istawa itu ditafsirkan dengan makna yang lain, tetapi masih ada kaitan. Apa dia? Contohnya istawa di sini ditakwilkan dengan makna, contohnya menguasai. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maksudnya Ar-Rahman, Allah Ta'ala menguasai arash. Itu namanya takwil, menguasai arash. Bermakna istawa itu mungkin ada beberapa makna. Mungkin ada qahara, mungkin ada maksudnya istawa, maksudnya nadaja, iaitu masak ranum. Masak ranum, buah yang masak ranum pun kita panggil istawa dalam bahasa Arab. Berada di tempat yang tinggi,
berlabuh, kan? Kalau baca dalam apa tu, surah apa tu yang berkenaan dengan kapal Nabi Nuh AS pun, wastawat alal judi, Allah Ta'ala kata kapal itu berlabuh di atas bukit Judi. Jadi istawa juga bermaksud berlabuh. Dan adalah beberapa makna. Katalah istawa tu ada 5 makna, maka kita tak ambil yang makna yang zahir tadi, iaitu makna apa tadi? Tinggi. Kita tak ambil itu. Sebab apa? Sebab takut nanti orang menggambarkan Allah tu macam makhluk. Maka ambil yang makna yang lain yang masih ada kaitan, yang makna kata yang betul, iaitu makna yang walaupun kita tak tahu, kita sebenarnya tak tahu mana satu makna yang Allah Ta'ala kehendaki. Yang kita tahu ialah makna yang mustahil itu memang mustahil. Cuma yang lain-lain tu yang ada kemungkinan kita tak tahu, jadi kita ambil yang paling selamat, yang mana kata tidak ada tashbih, tidak ada penyerupaan Allah Ta'ala dengan makhluk. Jadi diambillah salah satu makna, iaitu istaula, menguasai. Jadi takwil sebenarnya mengubah ke tidak? Bukan mengubah. Takwil sebenarnya ialah mengambil salah satu makna daripada makna-makna ayat-ayat mutasyabihat. Ayat itu ada beberapa makna, diambil salah satu supaya nak mudahkan kefahaman orang awam. Itu sahaja. Bukan mengubah. Mengubah ni kalau sekiranya diambil makna lain yang di luar daripada 5 tadi tu. Katakan istawa ada 5 makna, kita ambil makna ke-6 yang bukan 5 ni. Ambil makna lain. Yang itulah yang dikatakan tahrif. Itu yang dikatakan mengubah, menyelewengkan ayat Quran. Yang tu tak boleh. Tapi takwil mengatakan istawa maksudnya ialah menguasai. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa maksudnya Allah Ta'ala menguasai arasy. Itu bukan mengubah. Itu bukan mengubah. Itu maksudnya mengambil salah satu makna yang mudah difahami oleh orang awam, ya, supaya dapat faham Quran dengan baik. Jadi kesimpulannya ialah kesimpulan dan ada satu lagi saya lupa ni. Syekh Tontawi juga menukilkan daripada kitab Tafsir Safwatil Bayan oleh Syekh Hasanain Makhluf, iaitu mufti Mesir yang dulu, zaman dulu. Ya, beliau mengatakan bahawa para ulama salaf, dan di antara mereka ialah 4 imam. 4 imam itulah, iaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka semua menggunakan apa? Kaedah tafwid, pendekatan tafwid, iaitu menyerahkan makna ayat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna dan kaif. Makna dan kaif. Makna istawa itu dan bagaimana istawa itu, kedua-duanya itu diserahkan kepada Allah Ta'ala. Okey. Jadi maknanya dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat ini, kita ada 2 saja pilihan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Al-Laqani dalam Jawharatut Tauhid. Apa ayatnya? Matan ya. Wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwidhu warum tanziha. Dan semua nas yang menunjukkan seolah-olah ada tasbih, maka hendaklah ditakwilkan atau ditafwidkan, dan hendaklah kamu mengkehendaki tanzih, iaitu penyucian Allah Ta'ala daripada penyerupaan segala makhluk. Jadi kata Imam Laqani, awilhu aw fawwidhu, ada 2 pilihan. Sama ada kita guna takwil atau kita guna tafwid. Ya. Sama ada guna takwil ataupun tafwid. Takwil sesuai kalau kita nak mengajar. Kan? Nak mengajar orang awam semua, takwil lah senang. Tapi tafwid ini dia lebih selamat. Maknanya untuk pegangan diri kita lebih selamat, kita ambil tafwid, iaitu kita kata wallahu alam. Itu lagi senang lah. Apa makna ni Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Wallahu alam, baca sajalah, tak payah bincang. Itu selamat. Tafwid selamat. Tetapi kalau nak dakwah dengan orang kafir, tak boleh macam tu. Kan? Nanti orang bukan Islam kata, kamu Quran sendiri pun kamu tak faham ke? Takkan kamu kata wallahu alam. Jadi untuk dakwah pada non-muslim dan sebagainya, takwil lebih baik. Sebab itu kata ulama, ya, pegangan salaf itu aslam, lebih selamat. Pegangan khalaf itu ahkam, lebih berhikmah. Nampak tu? Pegangan khalaf yang menggunakan takwil lebih hikmah. Ialah berhikmah lah, maksudnya lebih bijaksana dalam dakwah.
kepada non-Muslim, non-Arab dan sebagainya. Manakala pegangan salaf yang mengatakan wallahu alam, itu aslam, lebih selamat. Lebih selamat, tapi bila nak dakwah orang lain macam mana? Jam kita tak boleh. Ya, jadi dua-dua tu kena tahu. Jadi kalau ulama salaf mereka memilih tafwid, iaitu menyerahkan maknanya kepada Allah, makna dan kaif. Kalau ditanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, mereka akan jawab baca sajalah. Kalau kamu nak tafsirannya ialah baca sebagaimana ayat Quran itu sendiri. Itu saja tafsirannya. Tak ada lebih daripada ayat Quran, tak ada lebih daripada maknanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tafsirannya ialah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Macam tu juga. Tak ada tambah, tak ada kurang. Itu salaf. Manakala ulama khalaf mereka mentakwilkan. Contohnya mereka kata maksud ayat ini ialah Ar-Rahman itu menguasai arash. Okey. Kalau kita dah faham dua ni, kita boleh faham satu lagi. Satu lagi ini yang ni masalah pada umat, iaitu fahaman Wahabi. Fahaman Wahabi ni mereka menyangka mereka mengikut salaf. Sebenarnya mereka hanya mengikut separuh saja salaf. Mereka tak ikut semua. Kalau salaf, mereka mentafwidkan makna dan kaif. Makna istawa itu diserahkan pada Allah. Tafwid ni maknanya serah. Tafwid. Dan mereka menyerahkan kaif. Bagaimana istawa, mereka serah pada Allah. Tapi golongan Wahabi, mereka makna mereka tetapkan. Contoh istawa, mereka kata maksudnya berada di arash. Meninggi di arash. Duduk di atas arash. Bersemayam di atas arash. Mereka tetapkan makna, mereka tak tafwid. Yang mereka tafwid, yang mereka serahkan kepada Allah hanyalah kaif sahaja. Jadi mereka kata Allah di atas arash. Tetapi bagaimana di atas arash tu? Wallahu alam. Dia separuh je. Wallahu alam tu hanya pada kaif, tapi bukan pada makna. Yang inilah orang ramai tak nampak, tak perasan. Orang kata Wahabi ni betul juga. Sebenarnya tak betul. Sebab mereka mendakwa mereka ikut salaf. Sebenarnya salaf menyerahkan kepada Allah dua-dua sekali. Makna istawa tu serah pada Allah. Kaifa istawa, bagaimana istawa pun serah pada Allah. Dua benda serah pada Allah. Tapi kalau Wahabi, mereka hanya serahkan pada Allah dari segi kaif. Bagaimana istawa? Itu kita tak tahu. Makna istawa? Itu kami tahu. Makna istawa? Itu kami tahu. Apa dia? Duduk atas arash. Jadi dia separuh-separuh. Ya. Dan ini kalau ikutkan bukanlah pegangan ahli sunnah wal jamaah. Ya, sebab ramai yang keliru. Ramai kata, apa masalahnya Wahabi ikut salaf, kita ikut khalaf, sama-sama ahli sunnah. Mana ada? Mana ada? Tak ada. Kalau salaf betul, mereka tidak akan mengatakan Allah itu berada di atas arash dengan zatnya. Para salaf mengatakan Allah di atas arash, tetapi mereka tidak menetapkan makna. Adakah maksud mereka berada di atas arash itu dengan zat Allah secara hakiki atau secara kiasan? Mereka tak bincang benda tu. Tetapi salaf Wahabi mereka kata Allah berada di atas arash dengan makna hakiki, dengan zahir. Macam tu. Kemudian dilapiklah, dialas dengan kata-kata tapi kita tak tahu bagaimana Allah Ta'ala berada di atas arash. Jadi mereka hanya lapik, hanya menyucikan Allah dari sudut kaif, tapi tidak menyucikan Allah dari sudut makna. Jadi antara dua saja. Sama ada kita serahkan dua-dua pada Allah, makna ayat mutasyabihat dan kaif ayat mutasyabihat, atau kita takwilkan supaya mudah faham. Itu dua sahaja. Tak boleh sebahagian kita ambil separuh, buang separuh macam Wahabi. Dia kata Allah di atas arash. Dia tak arash. Dengan zatnya. Dengan zatnya. Zat tu maknanya diri. Maknanya diri Allah tu memang duduk atas arash. Lalu bila bincang pasal kaif, kalau kaif kami kata wallahu alam. Pada perbincangan kaif mereka kata wallahu alam. Tapi pada perbincangan makna mereka tak kata wallahu alam. Mereka kata sebagaimana zahir, hakiki. Majaz kot. Kamu mungkin kamu kata Allah di atas arash secara kiasan kot. Tak. Secara hakiki. Dia kata begitu. Secara hakiki. Sedangkan salafus salih ialah mereka memang mengatakan Allah di atas arash, tapi mereka tak kata secara hakiki, dan mereka juga tak kata secara majaz, secara kiasan. Jadi dia makna kata serah macam tu je, macam apa kata,
tergantung macam tu je. Kalau salaf mereka kata Allah di atas arash, tergantung macam tu saja, tanpa menjelaskan apakah kenyataan mereka itu maksudnya hakiki secara real, secara mana kata zat Allah Taala tu memang di atas arash, atau secara kiasan, makna tu makna kiasan. Mereka yang tu mereka tak bincang, mereka serahkan pada Allah, terpulang pada Allah. Makna bagi kenyataan tu diserahkan pada Allah. Tapi Wahabi tak, mereka kata tak, kami kata zahir, hakiki. Di situlah itulah punca kenapa para ustaz-ustaz, para tok-tok guru semuanya menentang Wahabi. Sebab itulah, sebab kadang orang tak faham. Orang kata sama je macam kita punya pegangan. Mana sama? Kena, kalau kita perhalusi, itulah dia punca salah fahamnya. Ada orang mungkin dia tak setuju, orang yang menentang Wahabi dan sebagainya, adalah kerana dia tak dapat bezakan antara makna dan kaif. Makna dan kaif, dua tu. Jadi kalau nak ikut salaf, dua-dua tu kena diserahkan kepada Allah, bukannya satu. Bukannya hanya menyerahkan kaif, menyerahkan makna dan kaif, barulah jadi salaf yang betul. Okey. Kemudian Allah dia dah terlajak dah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma tahta thara. Milik Allah Taala lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa ma tahta thara, dan apa yang ada di dalam tanah. Maknanya apa yang ada di langit segala-galanya, semua yang atas ni semua milik Allah. Yang ada di bumi semua milik Allah. Yang ada dalam perut bumi pun semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan Allah Taala menyatakan begini? Kata Syekh Tantawi rahimahullah taala, untuk takkid, untuk menegaskan kesyumulan kerajaannya. Nak menjelaskan kepada kita bahawa kerajaan Allah Ta'ala itu mencakupi segala-galanya. Sebab tu Allah kata yang atas pun aku punya, yang di sini pun aku punya, yang di bawah pun aku punya. Tak ada satu pun yang di luar daripada kerajaan Allah Ta'ala dan kekuasaannya. Kemudian Allah Ta'ala kata wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan sekiranya kamu menguatkan perkataanmu. Perkataan di sini maksudnya adalah doa dan juga munajatmu. Maknanya wahai Muhammad, kalau sekiranya kamu menguatkan suara kamu dalam munajat kamu, dalam doa kamu, sesungguhnya kami mengetahui yang rahsia dan yang lebih akhfa, yang lebih sembunyi daripada rahsia. Masya-Allah. Rahsia itu dah tersembunyi. Bahkan kalau ada yang lebih tersembunyi daripada rahsia pun kami tahu, kata Allah Taala. Yang ini pula kalau tadi ayat tadi menjelaskan, menegaskan kesyumulan, maknanya kata sempurnanya kerajaan Allah dan kekuasaannya. Kalau ayat ni nak cerita apa pula? Kesyumulan ilmunya. Cantik tu ayat tu. Pertama tadi kesyumulan ataupun sempurnanya kerajaannya. Yang kedua kesyumulan ilmunya. Masya-Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan ayat yang seterusnya, Allahu la ilaha illahu. Allah, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Dia. Ini kalimah tauhid, la ilaha illahu. Sama jugalah la ilaha illallah, sama maknanya. Lahul asmaul husna. Baginya, iaitu bagi Allah Taala itu al asmaul husna, nama-nama yang baik, nama-nama yang indah. Kerana itu disebutkan dalam hadis yang sahih, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki 99 nama, sesiapa yang membilangnya, maknanya menghafal, membacanya dalam doa dan sebagainya, maka dia akan memasuki syurga. Kena hafal lah. Sebab tu budak-budak lagi, kalau sekolah agama, seawal sekolah rendah lagi sudah disuruh untuk hafal nama-nama Allah, supaya mudah-mudahan adalah penyebab untuk masuk syurga. Kena hafal. Kalau nak masuk syurga memang kena hafal. Dah ada lagu dah pun, pemudah cara untuk kita hafal. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus, Salamul Mu'minul. 99 nama Allah tu kalau dihafal dan digunakan dalam doa, bila kita doa, kita minta, kita sebut nama-nama Allah itu, insya-Allah akan masuk syurga. Adakah nama Allah hanya 99? Sebahagian kata, seperti mana Ibnu Hazm, dia kata 99 je lah. Tetapi pendapat ini ditolak oleh ulama', di antaranya Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi bahawasanya nama Allah itu tidak terkira
banyaknya. Masya Allah. Banyak sebenarnya nama Allah. Cuma yang Nabi SAW beritahu dalam hadis yang panjang tu kan, Ar-Rahmanur Rahim, itu 99. Jadi tidak semestinya bila disebutkan 99 maknanya memang 99 saja. Tak. Lebih daripada itu mesti ada juga. Jadi nama Allah itu sebenarnya banyak, kata Imam Nawawi, dan ramai ulama pun kata begitu. Cuma yang 99 itulah yang kalau kita hafal, insya-Allah kita akan masuk syurga. Wallahu alam, insya-Allah pada kuliah yang akan datang kita akan masuk cerita tentang Nabi Musa AS. Bagaimana dia bawa isterinya yang sedang mengandung. Masya-Allah. Isteri saya pun tengah sarap mengandung ni. Duk risau juga ni kalau bersalin hari Sabtu Ahad. Sebab Sabtu Ahad ni nursery tak buka, jadi nak letak anak-anak lain ni ke mana? Kan? Mak saya sekarang tengah COVID. Tapi gejala ringan lah. Demam biasa, batuk biasa lah. Kuarantin seorang-seorang kat rumah. Jadi anak-anak ni nak letak mana ni kalau kalau isteri dah tengah nak bersalin ni? Fikir-fikir wish. Jadi harap-harapnya antara Isnin Jumaat tu lah boleh letak anak ke sekolah. Waktu kita pun pergi hospital. Jadi nanti ada kisah Nabi Musa AS bawa ni bini tengah bukan sarap mengandung, tengah pantang kata silap. Nanti kita tengok balik Masya Allah nak balik kampung ni, balik kampung dari Madian menuju ke Mesir. Dalam keadaan sakit-sakit macam tu, sejuk pula lagi malam, tiba-tiba ada api, ada nampak cahaya. Itulah permulaan di mana Nabi Musa AS dilantik menjadi Rasul. Wallahu alam. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu alam. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.